Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tengok nota surah At-Taubah. Tengok nota surah At-Taubah muka surat 1. Walaupun maksud surah At-Taubah dengan surah sebelum ni adalah serupa, iaitu peperangan, tapi surah ni diturunkan di hujung kenabian Nabi, hujung sewaktu Nabi di Madinah. Kita tahu dah Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Surah Al-Anfal turun waktu awal Nabi di Madinah. Surah Taubah ni turun sewaktu Mekah jatuh. Mekah jatuh dah ke tangan orang Islam. Jadi segala istilah kafir dalam surah ni bukan lagi kafir Arab Mekah, tapi kafir luar Mekah yang masih bermusuhan dengan Islam. Beberapa perkara mengenai surah ini dia kata. Tujuan surah At-Taubah adalah untuk mengisytiharkan jihad, tapi merujuk jihad dengan orang bukan Arab Mekah lagi, tetapi selain daripada Arab Mekah. Ia juga menjelaskan jenis golongan kafir yang perlu diperangi. Surah ini ia mengandungi cara-cara berdamai dan memutus perjanjian serta sebab-sebab berperang. Sebab mengapa surah ini tidak dimulai dengan basmalah, pemutusan perjanjian keamanan. Keamanan macam mana ni? Takut kita ada salah faham. Dengan orang yang langgar perjanjian. Sifat mukmin ialah sentiasa pegang janji. Sifat orang kafir adalah langgar janji. Ni bukan kafir Arab Mekah ni, kafir luar Mekah. Arab Mekah pun langgar janji dah, luar Mekah berat lagi lah kan. Orang moden pun langgar janji, orang bandar Mekah langgar janji. Orang luar Mekah yang bukan bandar ni lagilah. Jadi pemutusan perjanjian keamanan adalah tidak sesuai digunakan bismillah yang bermaksud memohon keamanan. Ini salah satu hujah lah, salah satu pendapat. Semasa surah ini diturunkan, musyrikin Mekah telah pun memeluk Islam. Surah Taubah boleh dibagi kepada dua bahagian.
Intisari surah. Bahagian pertama mengandungi pengisytiharan bebas dari perjanjian dengan musyrikin luar Mekah, bukan arah Mekah lagi, yang gagal mematuhi perjanjian, duk langgar semua. Jawapan kepada syubhat berkenaan memerangi musyrikin yang merupakan halangan pada jihad. Sebab-sebab memerangi musyrikin. Lepas tu ada dakwah surah. Bahagian kedua mengandungi zajrun, teguran terhadap munafikin. 4 kategori munafikin yang kita akan jumpa. Munafik jenis tak sengaja. Kita akan jumpa dalam surah ni munafik jenis tak sengaja. Dia ada satu tajuk dalam surah lepas ni, munafik jenis mengaji ada. Munafik tak sengaja ada. Larangan mukminin memohon keampunan bagi kufar. Bukan memohon ni, memohon. Tabsyir, berita gembira. Ulangan dakwah surah. Ulangan dakwah tauhid. Kandungan surah. Dia langsung kandungan surah. Bahagian pertama daripada ayat 1 hingga ayat 37. Terdapat 4 kategori musyrikin semasa surah ini diturunkan. Pertama, musyrikin yang mengkhianati perjanjian. Ditujukan pada ayat 1, 2, 3 dan 5 kepada mereka. Mereka diberikan tempoh 4 bulan untuk meninggalkan Jazirah Arab. Jika tidak akan menghadapi perangan. Maknanya kalau jumpa bunuh. Dia 4 bulan. Jumpa bunuh. Musyrik Mekah yang mempunyai perjanjian damai untuk tempoh yang ditetapkan dan tidak mengkhianatinya, ditujukan ayat 4. Maknanya kalau yang masih ada perjanjian, teruskan sampai tempoh yang telah ditetapkan. Selepas tamat tempoh tadi, mereka diberi 4 bulan seperti golongan musyrikin di atas. Ni tengah kuat ni. Tak bincang dah. Sebab tak bincang ni bukan jenis orang musyrikin yang jenis nak jenis duduk diam gitu ni. Hak jenis kepala pengak ni. Bukan jenis musyrikin jenis tak tahu gapo. Kalau orang beritahu nak dengar penjelasan, bukan. Hak jenis Arab muka apa tu, jenis musyrikin yang jenis ganas-ganas ni. Kalau kita tak serang dia serang kita ni. Kita dia. Dia tak makan lisan. Dengan lidah tak pakai dah. Kan? Musyrikin yang mempunyai perjanjian untuk tempoh yang telah ditetapkan. Ditujukan ayat 2 dan 3. Mereka juga diberi tempoh 4 bulan untuk meninggalkan Jazirah Arab. Jika tidak akan menghadapi perangan. 4 musyrikin yang tiada perjanjian damai. Kepada mereka juga ditujukan pada ayat 2 dan ayat 3. Ayat 1 dan 4. Pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrik. Kaum muslimin bebas dari bertanggungjawab terhadap perjanjian dengan kaum musyrik. Dia ada lafaz andaian. Ini adalah pernyataan. Ini macam ibarat macam peristiharan ayat ni. Istihar. Dalam kurungan, ini adalah pernyataan. Dalam kurungan, ini adalah pernyataan. Ini tak andaian dia. Andaian dia hadhihi sebagai predikat, sebagai subjek yang tak disebut. Betul dah. Hadhihi. Kalau tengok i'rab dia betul. Hadhihi. Kita tak faham. Tiba-tiba langsung predikat. Subjek tak disebut.
Ini adalah pernyataan dalam kurungan bara'atun, pemutusan. Jadi bara'ah ni menghilangkan maksud bara'ah ni menghilangkan hubungan. Menghilangkan hubungan, kan? Menghilangkan ada hubungan, pemutusan hubungan. Bara'ah ni pemutusan hubungan minallah, dari Allah, dan rasulnya, wa rasulihi, dan rasulnya, wa rasulihi, kepada ila orang-orang yang alladzina kamu telah mengadakan perjanjian, ahadtum, dalam surah Yasin ada kalimah ahada. Surah Yasin, kalimah ahada ni boleh makna janji, boleh makna perintah. Boleh makna janji, boleh makna perintah. Ada surah, dalam surah apa tu? Dalam surah Yasin, alam. Oh, tu selalu. Apa dah? Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu? Alam a'had ilaikum. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu? Jadi ain hada ni boleh makna janji, boleh makna perintah. Dari orang-orang musyrik. Dari orang-orang musyrik. Sebut musyrik ni jangan bayang lagi Arab Mekah. Sebab Arab Mekah ni Islam dah. Orang musyrik luar Mekah. Kita baca sikit. Sebelum turunnya ayat ini, ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Ni orang musyrik luar Mekah. Di antara isi perjanjian itu adalah tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik luar Mekah, dan bahawa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Kaabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi kembali kerana mereka melanggar perjanjian, selain Bani Damurah dan Bani Kinanah. Turunnya ayat ini dan kaum musyrik diberikan kesempatan selama 4 bulan. 4 bulan untuk berjalan di bumi sesuai yang mereka inginkan dalam keadaan aman. Lepas tu jumpa bunuh. Para mufassir berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Tabuk, kaum munafik menyebarkan berita yang menakutkan, sedangkan kaum musyrik membatalkan perjanjian yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membatalkan perjanjian mereka, iaitu dengan firman tadi. Kan? Ayat-ayat surah Al-Anfal, kan? Ayat 58. Az-Zajjaj berkata, bara'ah maksudnya adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari memberikan kepada mereka perjanjian dan dari memenuhinya jika mereka melanggarnya. Fa'ali maka saha yasihu, maka jadi saha yasihu, sihu amrin, berjalanlah kamu, sihu berjalanlah kamu, yakni kepada waw ni kaum musyrik luar Mekah, fil ardi di bumi,
arba'ata ashhur, 4 bulan. Dan setelah berlalu 4 bulan, maka tidak ada keamanan lagi bagimu. Hal ini bagi mereka yang mengadakan perjanjian mutlak atau dibatasi sampai 4 bulan atau kurang. Adapun mereka yang mengadakan perjanjian lebih daripada 4 bulan, maka harus dipenuhi sampai habis waktunya. Jika tidak, dikhawatirkan pengkhianatan darinya dan tidak memulai membatalkan perjanjian. Mereka yang diberi tangguh 4 bulan itu ialah yang memungkiri janji dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya, maka perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam perjanjian itu. Setelah masa itu berakhir, maka tidak ada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrik. Dan ketahuilah wa'lamu bahawasanya kamu annakum tidak dapat melemahkan Allah, ghairu mu'jizillah. Jadi mukjizat ni maknanya melemahkan. Ajuzun, seorang yang lemah. Dan Allah, wa anna Allaha mukhzil kafirin. Allah menghinakan orang-orang kafir. Allah menghinakan orang-orang kafir. Menghinakan di dunia dengan dihalalkan darahnya, dan di akhirat dengan diazab dalam api neraka. Dan satu maklumat atau satu pemberitahuan, wa adhanun. Jadi azan ni mana benda? Maklumat, maksud solat. Jadi azan ni maklumat, azan ni benda? Pemberitahuan. Min Allah, dari Allah. Dan wa rasulihi, dan rasulnya. Kepada manusia, ilan nas. Yang ni ada betul lah ni, mana dibaca oleh sahabat waktu Haji Akbar kan? Yaumal Hajjil Akbar, pada hari haji besar. Dia ada istilah haji besar, haji akbar, haji asghar. Kalau akbar, haji lah. Kalau asghar, umrah. Jadi haji ni mana apa? Hajjah mana apa? Hajjah. Hajjah. Hajjah ni qasada. Apa dia? Niat. Tapi lebih kepada niat untuk pergi setempat, mencari redha Allah. Niat setempat ke satu tempat untuk cari redha Allah. Kalau dalam perjalanan jauh ni, niat untuk ke tempat jauh ni hanya boleh di apa? Hanya boleh di tempat orang tunai haji umrah tu lah kan? Tempat orang tunai haji umrah ataupun Masjidil Aqsa. Kalau kita nak sampai jauh atau niat untuk dapat redha Allah ni, 3 tempat: Masjidil Haram, Madinah Munawwarah dan Masjidil Aqsa. Kalau lain tu atas maksud kebetulan, tak apa. Nak pergi Thailand, kita tengok kebetulan. Tapi kalau atas maksud nak cari redha Allah, kita faham tu, kepahaman kita macam 3 tu tak boleh.
Bola asal tiga tu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Kalau di ziarah-ziarah lain selain pada tiga, boleh kalau tiga orang siru fil ardi fanzur Yalah, kalau tempat yang kalau dia sudut kalau sudut umum tak apa. Yang kita bimbang ni tempat kan iblis ni syaitan ni dia tiru. Dia tiru tapi bentuk unsur syirik. Dia tiru. Anda nak contoh besar. Kita waktu dalam keadaan ihram tak boleh tak boleh hak benda-benda tak boleh dalam ihram tu kan. Dia buat juga. Dia bisik pada orang punah ni kan. Dekat kubur-kubur yang dipuja ni tak boleh cabut rumput, tak boleh bunuh semut. Dia buat serupa. Lepas tu dekat kubur-kubur yang dipuja ni ada air ni berkat sama dengan air Zam-Zam. Dia ibarat macam berlawan. Lepas tu ada orang kubur-kubur yang dipuja ni dia buat tawaf juga. Tempat. Dia buat macam satu bentuk. Nak dapat berkat ni kena pusing kubur tu. Orang jahil dia buat. Jetih ada kan? Ha? Jetih ada. Ada. Allah nak. Kat jalan. Tak apa. Kan dia pusing. Dia ada kepahaman dia. Jadi sebenarnya kita lihat kat Malaysia lah ni ada kadang-kadang orang putar hati-hati. Di ziarah kubur Tok Wali hati-hati. Dia ada. Lepas tu tak dibenarkan kita ikut. Atau nak masuk tu. Kalau kebetulan kita nak pergi contoh kita macam mana kita nak pergi ngaji Malaysia. Lepas tu ada hamba Allah yang bawa kita ni kata, nak kita tengok kubur Tok Wali, kita pergi. Tu tak apa. Tapi kita tak ada lah tak nak sesuatu niat tak ada apa. Kita tengok ya. Tapi dia sudah asal ni macam contoh kita nak pergi niat kat sini tak boleh. Untuk elak bunuh tu lah. Tunai hajat masalah. Mana atas jarak musafir tak boleh. Lebih kepada mana? Lebih kepada kubur-kubur yang dikeramatkan. Tak boleh. Untuk elak jadi bunuh macam jalan ni lah. Sebab asal dia pergi jauh untuk musafir ni apa tu nak pergi umrah, haji umrah ni tu ya. Tapi saya tak bisik pergi. Kalau negara kita tak faham balik ni. Negara lain macam India, Pakistan, Indonesia, tempat-tempat tu non stop 24 jam. Anda pernah pergi masa dekat tu dia macam dia non stop penuh. Sampai tu daripada bawah tu sampai ke atas tu kan. Jual macam-macam jual jagung lah, jual pisang lah kan. Lepas tu tempat-tempat tu faham lah. Jadi macam-macam dari kepahaman dia lah. Itu kita tak digalakkan. Sebab orang-orang ni kadang-kadang dia tu lah masalahnya kita Melayu kita ni. Bila kata pergi lawat, pergi Thailand, pergi mana-mana ni, tengok dia punya program tu apa dia. Kita pernah, kawan kita ajak kita pergi Kudus. Rumah dia pun dah ajak kita pergi. Jom. Kita tak tahu apa tu pergi sekali. Next sekali dengan dia. Nak tengok apa dia buat kat atas tu, tapi tahu dah apa dia buat tu. Cuma nak tengok. Di mana? Kudus, dekat Kudus. Dia Semarang, Demak, Kudus. Kan? Ke atas tu kubur. Tapi kita tak sampai kat atas, kita balik. Kita balik seorang-seorang. Atas bukit lah. Atas bukit lah tu, atas bukit tinggi ya. Kita pernah marah dengan dia. Kita takut mati kat atas ya. Tapi kalau tak faham isu puja roh, isu seru roh, memang tak faham tajuk ni. Lepas tu kalau kita isu puja roh, seru roh kita tak faham, memang tak nampak. Ustaz kita bergambar. Gambar patung ke apa. Dia menggalak memakmurkan. Tempat yang tempat tu dimakmurkan. Sama juga itu. Kalau boleh tak payah pergi lah. Sama juga. Kalau tak boleh lagi lah. Tak coba. Tak sedap. Malah pernah tempat dia bayangkan kan. Orang ke Mekah gantung gantung benda tu kan. Kenapa dia nak baca sesuatu lah. Kalau kita pergi jenis special yang lagu tu, dia nak pergi kubur tu dah ada. Lepas tu kok. Lepas tu bunyi wow. Macam talbiyah juga. Dalam perjalanan bas tu penuh bas.
Bawa bendera masing-masing. Kapur masing-masing bawa ni. Lepas tu Maulananya kita dia kata, gimana dia kata? Kan, gimana ni? Ramai ni. Penuh sesak, ramai-ramai ni. Tak SOP ni. Gimana? Dia kata, mu ni jahil, dia kata kat Maulana. Dia bawa benda dia tu. Jadi dia kata, Maulana kata masa pergi tu, kalau kita rasa macam tak sedap, kita orang awam yang tak biasa dengan benda tu tak sedap. Bunyi macam bunyi orang talbiyah. Dia puja kubur, tak puja tu lah. Siap kalau pergi, buka dia punya buku dia baca. Macam orang di Mekah. Nampak tak? Kita kat sini ada boleh terang. Sebab apa? Kita tak boleh terang sikit, kita tak faham. Kita tak pernah terjebak kamu tak dunia tak ada kalau ada berat sikit tak beritahu ni. Malaysia ni kita boleh elok lagi sebelum orang akhirat kita mah. Orang akhirat kita ni kena beringat. Tapi setengah orang kadang-kadang sebelum kita nak huraikan tajuk ke dia, kita kena huraikan tajuk syirik tu baru dia faham. Dia akan tak sesal. Tapi kalau kita tak boleh, kenapa? Tak boleh. Dia tak payah nak hurai rumit. Tak okay gitu. Susah. Jadi kita kena bagi tajuk terang dulu syirik tu apa dia, baru kita sentuh tajuk ni. Baru mudah. Mudah-mudahan kita Kelantan ni Allah lindunglah. Kalau di negeri lain macam Negeri Sembilan tu Melaka, pulau besar. Tapi tak ada bentuk dia individu, dia tak ada macam orang bawa program, tak ada lah. Tapi syirik juga. Kan? Bukan orang Islam je kubur tu. Orang bukan Islam pergi juga. Dia kata sini cepat lagi tunah hajat dia kata. Waktu kita sebelum terjadi lagu ni kita kerak awal-awal lagi. Kerak siap-siap. Quran ni dia potong kerak. Apa? Maksud saya kan kerak potong. Jangan bagi ada. Potong. Jadi fungsi Quran ni jangan bagi tumbuh. Benda-benda yang nak ke sana tu dia kerak selalu. Tapi kalau ngaji Quran ni dia beres. Dia rumit. Orang nak tarik dia tu rumit. Dia tarik menarik. Istilah Quran aja kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi. Kalau kita tak bawa diri kita ni mengaji pada Quran, orang akan heret lagi. Ustaz. Apa? Kaitan dengan kalau doa di makbul di bawah kawasan Tazam Keturunan Makmur. Dia ada tempat-tempat yang disyariatkan, ada tempat-tempat yang tak disyariatkan. Contoh yang dia apa tu di apa? Hanya kata Jabal Rahmah tu. Bentuk doa tu kita pelik dah. Bentuk hajat tu kita pelik dah, something lah. Tengok. Dia pernah tu, dia pernah dah. Jauh misalnya jodoh dia. Dapat jodoh pulau ya tak? Itu sunnah Nabi Adam lah. Nabi Adam. Sudah Nabi Adam. Milah Nabi Adam. Mana tahu kata ada buat gitu. Ya, ada orang percaya tu. Lepas tu yang sebar tu orang-orang bagi ni. Orang Malaysia ni kan kadang-kadang tabuh haji dia nak upah orang Malaysia tak mahal. Jadi ambillah mutawif daripada Indonesia. Indonesia ni kadang boleh tak kecil. Saya tanya Ustaz, adakah ada dalil sama ada dalil daif tak apalah. Adakah dalil bahawa dia naik ke Arafah tu, yang Rahmah tu. Kita lambai panggil setahun mahu anak ini semua tu. Ada ke sunnah tu? Pagi. Ada kau orang tu begitu? Panggil lambai anak cuci mayu kau semua sekali. Tak ada begitu. Kalau benda tu benda Nabi buat, Nabi Ibrahim buat, bukan suruh kita buat. Kita cerita tu cerita dari nama ada cerita Nabi Ibrahim panggil kan. Suara orang di belakang. Masalahnya kita buat tu siapa suruh buat? Itu saya tahu tu. Itulah. Sebab benda tu kan Ada tak ada. Mutawi sendiri pun bagi tahu kita. Mutawi sendiri. Kita gitu. Okey nak kena kata sendiri kita buat berdoa, boleh berdoa dalam pagi ni. Mutawi sendiri pun. Jadi adakah satu hadis? Ada doa pun tak apalah kalau ada. Tempat yang tidak ada syariat daripada wahyu daripada Allah dan Nabi berhenti kat situ. Tak digalakkan. Kalau dia lagu tu tak galak.
Kalau berhenti saja tak apa. Nak tengok-tengok ke, tapi kalau dah jadi lagu tu tak galak. Tak termasuk dalam tempat sekali ada orang kena ada Tak ada. Jadi sekarang orang faham lagu tu. Orang faham ada something kepahaman dia. Kepahaman dia. dari mulut ke mulut lah pun. Dia mulut tu. Dia sama dengan apa? Jadi banyak. Kerana nilai setitik rosok selana. Kita 8,000 tu habis. Gitu pun nasib dia. Setan memang gitu dia. Tak ada. Maka anak bawa pergi ke. Jangan tak boleh nak tak boleh. Kau yang apa? Faham itu? Kita tempat tu tak kita taruh lagi satu 2012 balik-balik tanya Maulana Sahib sebab jadi kita tak tekan tajuk tu. Bila orang cerita kita pun jahil lagi, tak tahu lagi pertama kali jadi terdetik kita pelik ni. Balik tanya Maulana. Kita tanya dia kata gitu, dia kata orang jahil biasanya dia maksa. Ni ingat kata tu anak-anak pegang. Habis Maulana pun tahu cerita tu. Macam mana? Orang jahil ni masa. Lepas tu kita dah tajuk agama ni kena siasat. Jangan ikut dah lagu tu. Sebab tu Allah beritahu awal-awal je, kita ngaji daurah awal je. Takwa ni kalau ada dua sifat ni, dia tidak orang bertakwa. Pertama, sombong dengan wahyu, tidak mau buat kajian dengan wahyu Allah. Yang kedua, ikut buta tuli. Main telah bulat-bulat ni dia tidak takwa. Apa-apa beritahu kita kena siasat. Sampai kita puas hati, tak apa. Bahawasanya Allah annallaha bari'un, berlepas diri dari orang musyrik. Jadi asalnya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Ada gitu. Annallaha bari'un minal musyrikin. Dia sebab pernah zaman Umar ni kan. Arab Badui ni telus kan. Dia nak masuk Islam. Tiba dengar orang baca annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Badu-badu ini dengan jarak. Dia tahu bila rasulih ni makna dan rasulnya. Tak terjemah. Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Lepas tu dia patah balik. Orang kata kenapa? Kau tak pergi patah balik kenapa? Kita nak masuk Islam, tak edit kenapa? Sebab dia kata Allah berlepas diri rasanya, kita nak berlepas diri juga. Jadi itu asal usul rahsia kepentingan baris ni. Sebab annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih ni makna dia Allah berlepas diri dengan orang musyrik dan rasulnya. Tapi wa rasuluhu ni maksudnya jadi mana? Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Dia ayat lain dalam kurungan. Lepas tu kita buat andaian. Bukan tambah ayat Quran ni. Andaian dia kepahaman. Ayat ni kenapa wa rasuluhu? Maksud dia bukan tambah ayat Quran ni. Maksudnya ialah wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Waw ni dia penyambung antara ayat dengan ayat, bukan antara perkataan dengan perkataan. Satu ayat Allah berlepas diri dengan orang musyrik. Ayat 1. Ayat 2 dan rasulnya berlepas diri daripada orang musyrik. Gabung dua-dua. Bukan wa ni dia sambungan antara perkataan dengan perkataan. Perkataan musyrikin dengan wa rasuluhu, bukan. Wa rasuluhu ni ada ayat lain. Jadi kita nak baris ni, kita baca apa? Tak bunyi ke apa Ustaz? Kalau tak baris tak bunyi ke apa? Kalau kita tak nak baris, tak bunyi langsung. Kan?
Kalau orang yang ngaji sikit bunyi juga sikit, tapi baris salah lah. Kalau yang tak ngaji langsung, kalau tak mengaji baris langsung, tak bunyi langsung. Siapa nak bagi baris? Aku tak boleh berlaku. Tak nak. Kalau macam orang ada ilmu sikit, dia boleh, dia macam agak-agak sikit tak? Minal musyrikin wa rasulih. Salah lah. Tapi kalau tak ada ilmu langsung, memang tak boleh bagi baris langsung, tak bunyi langsung. Jadi yang kalau kita ngaji lebih sikit, yang ni wa rasuluhu. Makna dia cerita tentang orang salah faham ayat ni. Jadi menjadi sebab kepada kepentingannya baris. Maka jika kamu bertaubat, jika kamu orang musyrik bertaubat, tengok, maka itu lebih baik bagi kamu. Mana pula kita kata orang syirik boleh taubat ni? Ada orang salah faham dia kata habis atau orang syirik tak terima taubat tu. Tengok dia faham ke situ. Patutlah orang nak ngaji tajuk Quran dia payah, sebab dia salah faham ke situ pula. Dia sebut syirik ni marah apa? Dia ingat bila kita sebut syirik, bila dia kena kat dia, seolah kita beritahu Allah tak terima taubat dah, dia confirm neraka. Siapa kata lagu tu? Oh, provokasi setan rupanya. Makna dia, kalau masa hidup, itu yang lebih utama. Tuhan suka sangat lah. Makna siapa-siapa yang terjebak dengan syirik, lepas tu dia berhenti dan mohon ampun kepada Allah, bertaubat, Allah jadi sayang ke dia. Lepas tu Allah bagi hadiah syurga. Siapa tolak rugi, betul tak? Jadi siapa pula kata kalau sebut syirik ni Allah tak terima taubat dah, mati masuk neraka. Tu kalau mati dah. Lepas tu kita ni kadang-kadang biar dengar habis tak, jangan marah dulu. Ni nak marah selalu kita dah. Tersinggung selalu. Tu kan tersinggung tak kena tempat. Ustaz. Ya. Ustaz, sekali lagi saya tadi ada menyalin tak berasa. Mana? Ayat dari Allah melepas diri dari orang musyrik dan Rasul. Macam mana Ustaz bilang? Cerita dia, kita ayat ini ada berlaku zaman Omar ni, waktu tengah penyebaran Islam ni, kan? Ada orang baca. Jadi orang yang baru nak masuk Islam ni, dia dengar ayat tu, dia faham. Ayat tu, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Jadi maksud kalau wa rasulih ni, Allah berlepas diri daripada orang musyrik dan rasulnya. Jadi orang Badui itu dia kata kalau Allah sendiri berlepas diri, kita nak berlepas diri jugalah, kita nak selamat. Luruh telus ya. Jadi orang kata kena ngaji baris, kata kena Quran ni, kena waktu nahwu ni perlu diajar kepada masyarakat. Sebab bila tersebar luah ni, bagi orang-orang Arab ni, dia faham. Orang-orang yang dah duduk dunia macam kita ni, kita ngaji ayat ni, kita faham maksud dia. Orang yang baru jumpa pertama kali baca macam mana? Orang kita sembah dah ayat ni, contoh tak? Tapi kalau orang yang jenis ngaji bahasa Arab tapi tak ngaji Quran, baru nak baca Quran, macam mana? Mungkin dia salah faham. Sebab tu jadi wujud satu masa debat tu, Dr. Zakir Naik kan, ada seorang ni, dia mengaji bahasa Arab. Dia tak jumpa Quran dulu, jumpa bahasa Arab dulu. Dia kata saya mendapati ada 20 kesalahan nahwu dalam Quran. Sedap bunyi. Dia tak tahu bahawa Quran tu adalah ibu nahwu. Kan? Terwujudnya nahwu tu Quran yang menjadi seolah menjadi sebab terwujudnya hebatnya nahwu masa ni. Seolah Quran jadi rujukan. Sebagai pencetus. Gelombang ilmu nahwu hebat sama sekali. Kalau tak ada Quran, tak sehebat sekarang ni nahwu. Dia pula jadi, dan
Quran ni jadi apa tu? Jadi hujah kepada nahu. Dia kata makna lagu ni, tengok Quran kata lagu ni. Zaman dulu, zaman masa Quran turun ni. Kuatnya Quran ni sampai Quran jadi hujah kepada apa? Kepada nahu. Ini pun kita kata, zaman sekarang kata kita jumpa 20 kesalahan nahu dalam Quran. Kita tahu tak nahu kepada tak? Nahu. Nahu, grammar. Kalau bahasa Inggeris, grammar lah. Tata bahasa. Dan jika kamu berpaling, wa in tawallaitum, mana berpaling, tidak mau bertaubat daripada syirik. Berpaling yang kamu itu, fa'lamu, ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Annakum ghairu mu'jizillah. Kamu tidak dapat melemahkan Allah. Mana menang tak? Duduk dengan dunia lawan Islam, syirik ni menang tak sekali, mati masuk neraka abadi. Dan berilah berita gembira, wa basyiril ladina kafaru. Ni sindiran. Berilah berita gembira kepada orang-orang kafir yang tidak mau buang kekafiran dia itu dengan adab yang pedih. Bi'adabin alim. Kafir degil. Iaitu dibunuh ketika di dunia, ditawan dan diusir, serta diazab dengan api neraka ketika di akhirat. Jadi ayat ni memang apa tu dan dari perjanjian yang Nabi SAW mengutus Ali pada tahun 9 Hijrah. Lalu ia membaca ayat ini di atas dengan keras pada hari Nahar 10 Zulhijjah di Mina, dan mengumumkan bahawa orang musyrik tidak boleh lagi berhaji. Makna waktu sebelum ni kan, sebelum apa tu Sana Ali baca ni, orang-orang luar Mekah ni masih meneruskan bentuk apa tu tawaf, bentuk sa'i, bentuk tawaf ni telanjang. Waktu tak boleh dah. Makna dia bukannya bila Nabi ke Madinah, makna apa tu benda ni tinggal dah sampai tahap dah jatuh dah, lepas tu istirahat tak boleh dah datang ke Mekah kan, kecuali dia masuk Islam. Ingat bahawa orang musyrik tidak boleh lagi berhaji serta tahun ini, dan tidak boleh bertawaf di Baitullah dengan telanjang. Cuma bukan telanjang orang lelaki, telanjang bulat. Orang perempuan ditutup sikit. Tapi tak comel jugalah. Kita tak boleh bayang. Kita tak boleh bayang suasana gini. Benda tu betul tak payah. Bukan. Nak cerita. Masa kita di Indonesia cerita sikit lah. Berbab-bab gini kan. Sana ni zaman kita dulu tahun 60-an kan. Tapi sana tu gitu lagi. Kita pergi macam ada majlis Quran di kampung-kampung. Lepas tu majlis tu daripada pagi sampai ke asar. Asar balik pondok semula. Jadi dalam program tu dia bagi makan, kita belaka. Lepas tu masalahnya kita nak pergi tandas kan. Bukan dia kata rumah ni tak ada tandas, dia kata satu kampung ni tak ada tandas, dia kata. Lepas tu macam mana buat air, macam mana? Dia kata tukar, siang lelaki, malam perempuan. Kat mana? Dia kata dekat sungai. Kalau malam-malam tu yang apa tu yang duduk pokok tu perempuan belaka tu, gelak-gelak tu. Kalau siang lelaki. Oh. Tu sana tu. Mana pernah? Tahun berapa? 2004. Baru 2004. Kalau Allah dia nak tahu lah.
gitu lagi. Macam mana dia boleh praktik benda dia? Ha? Macam mana dia boleh praktik? Dia kita gini. Kita jangan heran. Dulu kita gitu kok dulu. Tahun 60-an 70-an kan. Maksud Tapi saya, sekarang maksud saya kalau kita berhajat kan, tak kira siang atau malam kan. sampai kita kata apa ni? Kita kata anda panggil ni. Waktu tandah terpanjang di dunia. Sebab sungai tu tempat orang buang besar belaka. Sebab tanah tak ada. Jadi semua buang besar situ. Bahagilah. Sebab orang perempuan ni malu sikit. Malam-malam. Gelap-gelap tu malam tu. Tapi kan dia gisi siang. Ha? Kan dia ada hajat nak buang air. Tu masalah macam mana tu Allah. Macam mana? Siang lagi. Ha? Tak ada rumah. Gitu ya. Tak ada. Gitu ya. Anda pernah tu dia sungai sungai tu singkat. Tengah jalan-jalan dalam sungai tu ada orang tinggal situ. Tinggal kan. Saya mau tanya, gimana? Dia tanya Kita nak tengok malu, nak tengok dia malu. Awak ni selamba? Kita gini buat ni. Kawan kita. Mana dalam keadaan dia gitu, boleh tanya khabar kita. Kita tengok dia malu dah. Suasana Jadi kita tak terbayang cerita ni. Sabir kecuali orang-orang yang alladzina kamu telah mengadakan perjanjian ahadtum dari kalangan orang-orang musyrik minal musyrikina. Dia sebut musyrik ni bukan Arab Mekah lagi. Kemudian summa tidak mereka mengurangkan. Tidak mereka mengurangimu sedikit pun. Apa dia? Isi perjanjian. Mana dia ni musyrik, tapi perangai upamu. Apa dia? Setia dengan perjanjian. Ni kita jaga sikit lah. Tapi bila jagalah, dia ada tempoh dia juga. Dan tidak walam yudahiru, tidak. Kalimah zahara ni makna dia muncul, tapi bila satu keadaan makna dia bantu. Kalimah ni makna kalau bila ada alif makna membantu, tolong menolong, membantu untuk lawan kamu. Yudahiru alaikum ahadan, seorang pun. Jadi orang macam ni dia kata, maka fa'atimmu, penuhilah janjinya, penuhilah terhadap mereka janji mereka. Fa'atimmu ilaihim ahdahum, sampai batas waktu yang telah ditetapkan, ila muddatihim. Sebab Allah suka sifat tu. Sifat jaga apa tu? Sifat jaga perjanjian ni sebab orang bertakwa. Sifat ni sifat yang Allah tekan kepada orang Islam. Tapi dibuat juga dengan muka orang Islam, jadi Allah layan. Sebab Allah suka. Sifat yang Allah junjung tinggi kalau ada pada orang Islam, dan disebabkan yang dia ni walaupun dia musyrik tapi dia buat benda tu, maka Allah suka juga. Maka Allah bagi peluang. Lain dia banding jenis tak jaga perjanjian ni. Jadi muttaqin kat sini ialah orang-orang yang penuhi janji, jaga hukum. Allah suka orang jaga hukum. Ayat 5 dan ayat 6, pengumuman perang terhadap kaum musyrik luar Mekah dan pemberian perlindungan kepada mereka yang meminta perlindungan.
Maka apabila faida insalakha, telah habis bulan-bulan haram, bulan-bulan haram di sini adalah 4 bulan yang diberi tangguh kepada kaum musyrik itu. Mereka yang mengadakan perjanjian tidak diperangi, iaitu dimulai dari tahun 10 Zulhijjah, hari turunnya ayat ini, sampai 10 Rabiul Akhir. Maka bunuhlah. Kat sini bunuh makna perangi. Maka perangilah. Lafaz asal makna bunuh, tapi yang dimasukkan perangi. Sebab apa? Kalau perangi dia ada panjang. Qatala yuqatilu, qatil. Ni faqtulu. Beza kalau qatala ni 2 hala. Kalau qatala ni sehala. Tapi dalam daurah dia terjemah bunuh. Jumuk mana bunuh? Sebab dia bukan keadaan nak perangi kita, jumuk mana bunuh. Lebih tepat pada bunuh. Bukan sejalan dia kadang-kadang dia nak merangi kita, tak jumpa-jumpa dia, bunuh lalu. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana sahaja, haitsu kamu menemui mereka, wajadtumuhum, dan tangkaplah mereka, wa khuzuhum, dengan menawannya, dan kepunglah mereka, wahsuruhum, dan kepunglah mereka, dibentai mereka sampai mereka terbunuh atau masuk Islam. Jangan biarkan mereka berleluasa di negeri dan di bumi Allah yang sesungguhnya dia jadikan sebagai tempat ibadat bagi hamba-hambanya. Bumi ini milik Allah, tidak pantas ditempati oleh musuhnya, iaitu orang-orang yang ingin menghilangkan agamanya dari bumi ini. Kenapa lagu ni? Jenis sifat dia nak memerangi. Kalau dia diam gitu tak apa, dia nak perangi. Sebab lawan ni. Macam ni zon peperangan kan, zon peperangan. Jenis kita tak boleh percaya, dia nak bunuh kita. Macam kalau kita contoh, kalau zon kawasan ni zon peperangan. Kan? Zon, kalau orang tak bunuh kita, kalau kita tak bunuh dia, bunuh kita. Kan? Terjumpa orang, dia nak bunuh kita. Kalau kita tak bunuh dia, dia bunuh kita. Kita buat apa? Mesti kita akan bunuh dia. Zon peperangan ni kan. Sebab jenis memang tak boleh peluang. Sebab jenis tuan tahu dah jenis lagu ni. Kalau jenis nak dengar kata, nak dengar penjelasan, bagi peluang, bagi perlindungan. Dan intailah. Kalimah qu'ada ni asal duduk, tapi kat sini mana intai. Dia kata awasilah tempat, awasilah tempat, awasilah di tempat pengintaian. Waq'udu lahum kulla marsad. Awasilah mereka tiap-tiap tempat pengintaian. Yakni di jalan yang mereka lalui, serta tetap teruskan bersikap seperti ini agar mereka bertaubat dari perbuatan syiriknya.
Jika mereka bertaubat daripada syirik, fa in tabu. Jika mereka bertaubat daripada syirik, alamat dia wa aqamus salah. Mereka mendirikan solat. Jadi mendirikan solat ni sebagai alamat taubat yang syirik. Alamat luar, kan? Dan mereka menunaikan zakat. Mereka menunaikan zakat. Wa atauz zakah. Dia ada dua, wa atuz zakah dengan wa atauz zakah. Biasa dia wa atuz zakah ni perintah, tunaikanlah zakat. Tapi kalau wa atau, maknanya dia mereka menunaikan zakat. Ustaz, Ya. itu apa kata wak wudu. Ha? Kau adu tu intai. Kau ada ni masa duduk asal. Itu ni yang satu lagi solat. Tempat pengintaian. Tempat Itu pengintaian. kata asal dia begitu. Ha? Maksudnya. Duduk. Maksudnya Duduk tapi tu awasi. marsal. Asal dia kau ada duduk. Dah marsal. Masa ni mana asal dia intai. Tempat intaian. Kalau maf'al tempat. Rasada ni intai. Rosada. Intai. Kalau bila maf'al atau maf'il makna tempat. Jadi kata dasar dia rosada lah. Kalau maf'al atau maf'il masjid, tempat sujud. Maksudnya keamanan mereka menjadi terjamin berdasarkan ini, maka barang siapa yang enggan melaksanakan solat dan menunaikan zakat, yang harus diperangi sampai mahu melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, wa aqamus salah dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, wa atauz zakah. Jadi solat ni kalau jenis Allah terima semua jenis iqamah, aqamah. Tapi kalau Allah tak terima dia tak sebut. Wailul lil musallin, tak sebut ada aqamah dak. Orang munafik qamu ila salah qamu kusala, tak ada hamzah. Bila tak ada hamzah, mana dia solat yang Allah tak suka. Mendirikan tu Allah suka. Berdiri Allah tak suka. Maka fakhallu sabilahum, maka bebaskanlah jalan mereka. Beri kebebasan kepada mereka. Fakhallu sabilahum, beri kebebasan, bebaskanlah mereka jalan ke mana-mana. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa in, dan jika ada seorang dari kalangan musyrik minta perlindungan untuk aman sebab nak dengar, untuk aman atas sebab nak minta aman, berilah perlindungan agar dia dapat dengar firman Allah. Wa in ahadu minal musyrikin, jika salah seorang daripada orang musyrik ni minta perlindungan, istajaraka, minta perlindungan kepada engkau. Jadi dia minta perlindungan, maknanya dia tidak mahu musuh kita, dia nak minta aman, bagi peluang, bagi perlindungan, bagi visa lah Islam, mana visa sebenarnya, bagi visa masuk. Fa'ajirhu, berilah perlindungan kepada dia atas maksud dia dapat dengar kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Jadi orang tak betul akidah, kita nak betulkan akidah dia, kita apa kita baca dulu? Quran dulu. Nak kata Quran ni sudah cukup untuk membetulkan akidah seseorang, betul tak?
sehingga mereka mendengar kalam Allah. Bukan sekadar tu. Lepas tu, lepas tu hantar dia tempat aman. Hantar dia tempat aman. Selepas habis tempoh, hantar tempat aman. Lepas tu sekati dia. Summa ablighu ma'manah. Kemudian hantarlah dia ke tempat aman baginya. Tadi kalau orang musyrik, lagu ni layan dia. Orang musyrik yang nak minta keamanan, kan, bagi dengar kalau Allah habis, tu serahkan dia. Bukan kita galak nak bunuh. Kita nak menyelamatkan, tapi kita nak selamat kita juga. Sebab kalau kita lock dia nak bunuh kita. Tapi kalau dia jenis tak rasa bunuh kita, dia nak minta keamanan, ni peluang nak bagi dia proses Islam, kan. Jadi maksud asal dia nak menyelamatkan. Zalika bi annahu, demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bi annahu qaumun la ya'lamun. Bi annahu, disebabkan bahawasanya mereka kaum la ya'lamun, tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nabiyina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.